Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Farhana binti Rostan 2779331. Saya akan membentangkan bagi kepentingan agama Islam dalam pembangunan kereta atau sosial masyarakat beragama. Menurut Kamus Dewan 2010, agama bermaksud kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Perkataan Islam bermaksud tunduk dan patuh kepada perintah Allah yang Maha Berkuasa serta meninggalkan segala larangannya. Pembangunan juga merupakan suatu proses perubahan sosial dalam masyarakat untuk kemajuan sosial dan material untuk majoriti rakyat melalui kawalan yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Menurut W.B. Saunders, karakter merupakan sifat nyata dan berbeza yang ditunjukkan oleh individu. Karakter dapat dilihat daripada pelbagai aspek yang ada dalam pola tingkah laku individu. Sasiah ditarifkan sebagai organisasi dinamik suatu sistem psikofizikal di dalam seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. Masyarakat, menurut definisi Kamus Dewan 2005, ialah kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Konsep teologi asas Islam ialah tauhid, iaitu kepercayaan bahawa terdapat hanya satu Tuhan, iaitu Allah. Agama Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Rasul sebagai utusannya yang terakhir sebagai pedoman hidup kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang terakhir dan kitab Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah SWT. Penganut agama Islam dikenali sebagai Muslim yang bermaksud seorang yang tunduk. Agama Islam adalah agama samawi yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran yang merupakan kalam Allah bagi Muslim. Menurut agama Islam, terdapat 4 mazhab yang boleh diikuti oleh Muslim, iaitu mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Agama Islam merupakan agama yang berkembang paling pesat di dunia dan paling berpengaruh di Afrika dan Timur Tengah, China, Eropah Timur dan Rusia. Di dalam agama Islam, terdapat 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang wajib dipatuhi oleh Muslim. 5 rukun Islam tersebut ialah mengucapkan 2 kalimah syahadah, mendirikan solat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi yang mampu. Definisi bagi iman ialah membenarkan dengan sepenuh hati, jiwa dan raga, menyatakan dengan lisan dan melakukan dengan anggota badan. Rukun iman tersebut ialah beriman kepada Allah SWT, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Dalam agama Islam terdapat 3 ilmu, iaitu ilmu tauhid, ilmu akidah dan juga ilmu kalam. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang meletakkan keesaan Allah SWT dalam zat dan perbuatannya dan menjadikan alam semesta. Ilmu akidah membincangkan persoalan kepercayaan yang menjadi puncak ajaran agama adalah perbahasannya. Ilmu kalam pula membincangkan tentang kewujudan Allah SWT, sifat-sifat wajib baginya, sifat-sifat mustahil padanya dan sifat-sifat yang harus padanya. Syariah dan fiqh merupakan hukum dan perundangan dalam agama Islam. Syariah merupakan hukum Islam yang dibentuk oleh kesederhanaan tradisi Islam. Menurut agama Islam, syariah ialah penyataan kehendak ketuhanan dan membentuk satu sistem kewajipan terhadap seorang Muslim oleh sebab kepercayaan agamanya. Al-Quran meletakkan hudud sebagai hukuman untuk 5 jenayah seperti zina, tuduhan zina, meminum arak, mencuri dan merompak. Al-Quran dan Sunnah juga meletakkan hukum untuk pemberian harta, perkahwinan, hukuman untuk kecederaan dan tindakan membunuh, peraturan puasa, sedekah dan solat. Fiqh pula ditafsirkan sebagai peraturan amali agama. Usul al-fiqh merupakan cara yang digunakan pakar hukum Islam untuk membeli hukum. Undang-undang Islam mempunyai 4 sumber asas, iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' iaitu kesepakatan ulama Muslim, Qiyas iaitu pemikiran beranalogi. Bukan itu sahaja, agama Islam turut mentarifkan kewajipan dan hak ahli keluarga bagi kehidupan berkeluarga. Seterusnya, perkahwinan menurut agama Islam adalah kontrak sibil yang terdiri dari tawaran dan penerimaan di antara dua pihak yang layak dengan kehadiran dua saksi. Proses pencairan dalam Islam dikenali sebagai talak yang dilakukan oleh suami dengan menyeru perkataan cerai. Amalan kebersihan dalam agama Islam secara besarnya dibahagikan kepada kategori kesihatan dan kebersihan pribadi. Muslim dilarang dari makan makanan seperti khinzir, darah, bangkai dan alkohol. Semua daging harus disembelih dengan nama Allah oleh seorang Muslim kecuali haiwan buruan dan haiwan laut. 3 asas utama Islam adalah akidah, ibadah dan tasawuf atau akhlak. Menurut Abu A'la Al-Maududi, ibadah berasal daripada perkataan Arab iaitu abada atau ya'budu yang bermaksud tunduk, patuh dan taat. Dari segi istilah pula, ibadah bererti taat, tunduk, patuh dan merendah diri kepada Allah SWT. Oleh itu, jelaslah ibadah merupakan pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Ibadah dari segi istilah juga dapat dilihat dari 2 sudut. Pertama, dari segi zat ibadah, iaitu segala perkara yang disukai dan diredai oleh Allah SWT, sama ada perkataan atau perbuatan zahir dan batin. Dari segi peranan manusia, itu taat kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala yang disuruh menurut cara yang diajar oleh Rasulullah SAW. Syarat sah bagi ibadah adalah dilakukan hendaklah mengikut cara, rukun dan syarat yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran atau yang diajar oleh Rasulullah SAW. Selain itu, ibadah hendaklah dilakukan dengan ikhlas hanya kepada Allah, iaitu yang lahir dari kecintaan kepada Allah SWT.
Ibadah boleh dibahagi kepada ibadah hukum, ibadah umum serta khusus dan ibadah ijabiah dan salbiah. Ibadah dari segi hukum terdiri daripada fardu ain, fardu kifayah dan sunat. Ibadah fardu ain adalah wajib atas setiap muslim untuk melakukannya. Semuslim yang melakukannya mendapat pahala dan sesiapa yang tidak melakukannya dikira berdosa. Ibadah fardu kifayah wajib atas sebahagian sahaja daripada kalangan umat Islam untuk melakukannya. Oleh itu, apabila ada sebahagian melakukannya, maka orang lain tidak mendapat dosa. Ibadah sunat pula adalah ibadah dituntut oleh syarak supaya melakukannya dengan pilihan. Siapa yang melakukan ibadah sunat akan mendapat pahala dan siapa yang tidak melakukannya tidak dikira berdosa. Ibadah khusus merupakan perintah-perintah yang wajib dilakukan sebagaimana yang terkandung di dalam rukun Islam seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Ibadah khusus bersifat taufiqiyah iaitu dilaksanakan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh syarak. Antara contoh ibadah khusus adalah solat, puasa, zakat dan haji. Solat adalah ibadah utama dari sisi Islam dan setiap muslim wajib menunaikan solat selama 5 kali sehari. Puasa adalah ibadah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Haji dari segi istilah adalah mengunjungi Baitullah pada masa-masa tertentu serta melaksanakan perkara-perkara yang wajib bagi ibadah haji. Bagi ibadah solat dan puasa, muslim tidak mempunyai hak untuk mengikut kehendak mereka. Ibadah umum pula adalah ibadah yang cara-cara pelaksanaannya tidak ditetapkan oleh syarak seperti belajar, bekerja, makan dan sebagainya. Lain daripada itu, terdapat 3 bahagian ibadah yang terdiri daripada ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah qalbiyah dan ibadah badaniyah qalbiyah. Ibadah qalbiyah merupakan ibadah yang berkaitan hati seperti rasa takut, mengharap cinta, tawakal, senang dan cemas. Ibadah lisaniyah qalbiyah adalah ibadah yang berkaitan dengan lisan dan hati seperti tasbih, tahlil, tahmid, tahbir dan syukur. Ibadah badaniyah qalbiyah pula ibadah yang berkaitan dengan anggota fizikal dan hati seperti solat, zakat, puasa, haji dan berjihad. Agama Islam, ibadah dapat menyuburkan roh dan jiwa seseorang muslim. Setiap ibadah yang dilakukan memberi impak kepada kehidupan seorang Islam muslim. Bagi membincangkan kepentingan agama Islam dalam pembangunan kereta atau sosial masyarakat beragama dalam ibadah khusus, ibadah solat dapat meningkatkan ketakwaan muslim kepada Allah SWT dan meningkatkan hubungan baik dalam masyarakat melalui solat berjemaah. Ibadah berpuasa dapat mendidik hawa nafsu muslim dan mendidik muslim merendah diri apabila mendapat merasai kesusahan orang miskin. Bagi ibadah umum pula, bekerja dapat membantu kereta atau sosial masyarakat beragama kerana muslim berusaha untuk kehidupannya dan tidak membakar orang lain. Belajar menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran muslim sekaligus membangunkan tamadun agama, bangsa dan negara. Dalam konteks yang lebih besar, ibadah melahirkan asas perbedaan umat Islam kerana dalam menunaikan ibadah, semua umat Islam melafazkan niat, gerak dan bacaan yang sama malah menggunakan bacaan dalam Al-Quran. Selain itu, ibadah dapat membentuk budaya hidup Islam kerana ibadah mencorakkan budaya hidup seseorang Muslim apabila mereka terikat dan patuh kepada hukum dan peraturan Allah SWT sama ada dari sudut akidah, ibadah, akhlak, keluarga dan juga masa depan agama Islam. Muslim yakin sistem hidup Islam dapat menyelamatkan dan menyelesaikan masalah politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Seterusnya, ibadah membantu umat Islam menghasilkan pekerjaan berkualiti kerana pekerjaan tersebut tidak mengandung penipuan, maksiat dan kemungkaran. Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan ibadah akan menghasilkan manfaat bagi umat Islam dan mendatangkan kemaslahatan kepada seluruh alam. Oleh itu, jelaslah bahawa konsep ajaran agama Islam dari segi ibadah menyumbang dalam pembangunan karakter atau sosial masyarakat beragama. Dari segi bahasa, perkataan akhlak berasal daripada bahasa Arab iaitu isim masdar daripada perkataan akhlaqan, ikhliqan yang bererti perangai, kelakuan, kebiasaan, peradaban yang baik dan beragama. Dari segi istilah pula, Ibnu Miskawi mendefinisikan akhlak sebagai suatu hal ataupun situasi kejiwaan yang mendorong seseorang insan melakukan sesuatu perbuatan dengan senang tanpa berfikir dan perancangan yang rapi. 3 tokoh dalam bidang akhlak iaitu Ibnu Miskawi, Al-Ghazali dan Ahmad Amin menyatakan bahawa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan fikiran terlebih dahulu. Terdapat 4 perkara yang harus dimiliki seseorang apabila ia ingin dikatakan berakhlak iaitu perbuatan yang baik dan buruk, kemampuan melakukan perbuatan, kesedaran akan perbuatan tersebut dan keadaan jiwa yang membuatkan seseorang cenderung melakukan perbuatan baik atau buruk. Secara umumnya, akhlak terdiri daripada 2 jenis iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmunah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji manakala akhlak mazmunah adalah akhlak yang terkeji. Akhlak mahmudah adalah segala akhlak yang menurut syariat Islam seperti amanah, taubat, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, jujur, tawakal dan bertanggungjawab. Akhlak mazmunah pula adalah seperti akhlak yang melanggar syariat Islam seperti takabur, riak, nafsu makan, banyak bercakap, dengki, cinta dunia, sombong dan ujub. Dalam agama Islam, akhlak merangkumi segenap perkara yang berkaitan dengan kehidupan manusia sama ada hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia sama manusia dan hubungan manusia dengan makhluk lain. Pertama, akhlak manusia dengan Allah SWT. Muslim hendaklah percaya dan meyakini bahawa Allah itu wujud dan beriman dengan rukun-rukunnya. Selain itu, Muslim hendaklah mengabdikan diri taat dan patuh kepada Allah SWT iaitu dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Muslim juga hendaklah bersentiasa bertaubat dengan Allah dengan segera sedar dan insaf apabila terlupa atau melakukan kesilapan. Di samping itu, Muslim perlu mencari keredaan Allah dengan sentiasa mengharapkan Allah dalam segala usaha dan amalannya. Seterusnya, Muslim hendaklah menerima qadar dan qadar Allah iaitu bersyukur apabila mendapat kesenangan dan bersabar apabila ditimpa kesusahan.
Akhlak manusia dengan manusia terdiri daripada akhlak berkeluarga dan akhlak bermasyarakat. Bagi akhlak berkeluarga, ibu bapa hendaklah memiliki akhlak yang luhur, sikap lemah lembut dan mempamerkan perlakuan kasih sayang. Seseorang anak juga haruslah berbuat baik dari segi perbuatan, perkataan dan tingkah laku dan berbakti kepada ibu bapa. Anak-anak perlu menghormati dan mentaati kedua-dua ibu bapanya kerana kedua-duanya telah memelihara, mengasuh dan mendidik mereka. Bagi akhlak bermasyarakat, Islam menuntut agar Muslim bersikap baik dengan jiran tetangga dengan memberi pertolongan jika diminta dan menghormati kehidupan berjiran dengan tidak menyusahkan atau mengganggu ketenteraman mereka. Akhlak manusia terhadap makhluk selain manusia termasuk akhlak dengan malaikat, jin, haiwan, ternakan, haiwan bukan ternakan dan juga alam. Akhlak dalam Islam menuntut Muslim untuk menghormati para malaikat dengan menuntut kemaluan meskipun bersekiniran. Akhlak terhadap jin pula adalah Muslim dilarang membuang hadas kecil di rata-rata tempat di muka bumi kerana ia adalah tempat tinggal jin. Akhlak manusia terhadap haiwan ternakan yang tidak menyakiti, menganiaya dan membebani di luar kemampuan haiwan tersebut. Oleh itu, untuk melakukan penyembelihan haiwan, Muslim hendaklah menggunakan pisau yang tajam dan tidak menyembelih di hadapan haiwan yang lain. Muslim juga tidak boleh menganiaya haiwan-haiwan bukan ternakan seperti mencederakannya dengan menggunakan batu dan sebagainya. Lain daripada itu, manusia diperintahkan untuk memakmurkan sumber-sumber alam demi kebaikan bersama. Islam menyatakan bahawa Muslim hendaklah menjaga kebersihan dan kelestarian alam serta tidak mencemarinya dengan kekotoran yang boleh merosakkan kehidupan manusia. Tujuan akhlak adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bagi setiap Muslim sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Akhlak dapat melahirkan umat yang bertamadun dan dihormati. Hal ini adalah kerana dengan adanya akhlak dalam diri seseorang, ia mampu mewujudkan sebuah tamadun yang bertahan lama. Sebagai contoh, akhlak yang dipamerkan oleh Nabi Muhammad SAW mampu menarik hati masyarakat zaman dahulu untuk memeluk Islam. Bukan itu sahaja, akhlak turut melahirkan masyarakat yang berimpor profesional. Prinsip Islam menekankan soal kejujuran, tanggungjawab dan saling menghormati di mana sifat-sifat ini mampu melahirkan masyarakat dan pemimpin yang berintegriti tinggi. Selain itu, akhlak dapat membina keluarga yang sejahtera kerana akhlak merupakan faktor yang penting dalam membina dan menegakkan kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia zahir dan batin. Akhlak merupakan lambang kesempurnaan iman, ketinggian takwa dan kealiman seseorang manusia yang berakal. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud orang yang sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Seterusnya, akhlak dapat memelihara seseorang daripada gejala sosial. Misalnya, akhlak mengelakkan seseorang daripada melakukan maksiat kerana akhlak mendorong manusia melakukan perkara yang baik. Maka jelaslah bahawa konsep ajaran agama Islam dari segi akhlak menyumbang dalam pembangunan karakter atau sosial masyarakat beragama. Kesimpulannya, konsep ajaran agama Islam dari segi ibadah dan akhlak menyumbang dalam pembangunan karakter atau 5 isu dan masalah agama Islam yang terdapat dalam kalangan masyarakat adalah isu rasuah, isu mempersendakan agama, isu sihir, isu membakar harta dan isu ajaran sesat. Rasuah merupakan penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Menurut berita atas talian Astro Awani pada Disember 17, 2021 yang ditulis oleh Madihah Abdullah dengan tajuk Rasuah, Kemunafikan Politik Melayu Islam kerana tiadanya rasa malu. Rasuah dan gejala sosial dalam sistem negara dilihat semakin tidak terkawal dan perlu segera dihapuskan dengan cara kembali kepada nilai tauhid. Profesor Tan Sri Muhammad Kamal Hassan berkata punca wujud gejala rasuah adalah disebabkan oleh hilangnya rasa malu yang merupakan bahagian penting dalam sistem adab masyarakat Melayu dan Islam. Gejala rasuah menimbulkan kecewaan bagi pihak-pihak yang beraktivitas tinggi dalam melaksanakan tugas serta bagi masyarakat kerana adab dan akhlak maha mudah semakin hilang mewujudkan politik tidak beretika yang membiarkan rakyat hidup dalam keadaan susah. Kebanyakan ahli politik Melayu Islam menggunakan nama Tuhan untuk melindungi kegiatan yang salah guna kuasa untuk mendapatkan kekayaan. Hal ini menunjukkan bahawa ketaksuban dan mengejar kekayaan dan kuasa menghilangkan ciri dan nilai kerohanian sehingga melibatkan dosa dan rasa tanggungjawab dengan Tuhan. Menurut Profesor Tan Sri Muhammad Kamal Hassan, kemajuan dan kemunduran negara atau tamadun bukan kerana kehebatan ekonomi atau teknologi serta tidak bergantung kepada penerimaan atau penolakan sesuatu yang baru, malah melalui amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Berdasarkan berita atas talian Sinar Harian pada Februari 1, 2001 oleh Nik Amirul Mumin Nikmin dengan tajuk Isu Rasuah dalam Khutbah Jumaat, Mufti Pahang Datuk Seri Abdul Rahman Osman menekankan bahawa umat Islam perlulah sedar tentang bahaya rasuah dalam masyarakat kerana jika gejala rasuah berluasan maka ia dapat menghancurkan sistem sesebuah negara dan masyarakat negara tersebut. Bagi isu yang kedua iaitu isu mempersendakan agama, kini ramai remaja dan dewasa yang giat menunjukkan diri dalam sosial media tidak mengira umur, latar belakang, jantina dan usia dengan pelbagai jenis konten. Menurut berita atas talian Sinar Islam Plus, itulah isu individu menjadikan kipas sebagai imam dan makmum dan menjadikannya sebagai satu bahan jenaka untuk tontonan umum di sosial media. Ia bermula di aplikasi TikTok apabila seorang lelaki solat bersama sebuah kipas yang diibaratkan sebagai suami isteri sehingga menjadi trending dan menjadi ikutan kepada pengguna TikTok yang lain. Menurut isu yang tulis tersebut, pendakwa bebas terkenal Ustaz Azhar Idrus menyatakan bahawa dalam Islam, perbuatan tersebut rupanya tidak dibenarkan kerana mempermaikan agama Islam tanpa sedar. Dr. Syekh Nafsir Alwan, Mufti Australia di dalam
dalam fatwanya menyebut, jika kita istihza iaitu mempermainkan dengan mana-mana syiar Islam, maka akan jatuh kepada kekafiran. Seterusnya, isu sihir. Menurut Imam Fakhrul Ar-Razi menyatakan sihir adalah setiap perkara ataupun kejadian yang berlaku tanpa diketahui sebabnya serta menimbulkan khayalan ke atas suatu perkara dan ia bukan perkara yang sebenarnya berlaku. Menurut berita atas talian berita harian pada Oktober 6, 2018 dengan tajuk Sihir Santau masih diamalkan masyarakat Melayu, amalan sihir, santau dan ilmu bercanggah ajaran Islam didapati masih banyak diamalkan dalam kalangan masyarakat Melayu negara ini. Terdapat masyarakat yang mengamalkan ilmu syaitan menggunakan hikmat jin yang membuatkan anak cucunya menerima sakit apabila pesakit ini meninggal. Di dalam bahasa Arab, yatim membawa maksud tunggal bersendiri. Ibnu Al-Sikhi berkata, al-yatim pada manusia adalah mereka yang kehilangan bapa, manakala pada binatang pula adalah kehilangan ibu. Tidak dipanggil seseorang yang kehilangan ibu dengan al-yatim. Menurut Ibnu Bari pula, al-yatim adalah bagi kematian ayah, manakala al-aji bagi kematian ibu, dan al-yatim pula adalah bagi kematian kedua-dua ibu dan ayah. Menurut berita atas talian Sinar Plus oleh Akmal Mustazah pada Ogos 28, 2020 dengan tajuk Kalau Ada Bukti Saya Makan Harta Anak Yatim Buktikan. Isu sama menyamar melibatkan Bailu Allah Yarham Abu Bashir. Nama sebenar Syed Umar Mokhtar bin Syed Muhammad Rizal merupakan pelawak dan pelakon di Malaysia, iaitu Siti Nurhidayah, Muhammad Ali dan keluarga mertuanya yang berperan utama Ali Putih, iaitu adik pada pelakon dan pelawak tersebut, menjadi antara isu hangat di Pergerakan Ramai. Siti Nurhidayah mengeluarkan pernyataan bahawa selepas kematian arwah suaminya sudah terdapat bahagian harta peninggalan arwah yang diambil oleh keluarga arwah. Lalu Siti Nurhidayah menuntut beberapa tuntutan harta untuk dia dan anak lelakinya. Isu ini itulah apabila Ali Putih dan Siti Nurhidayah berbelah apabila Ali Putih seakan melenting dan menyatakan kegelojan Siti Nurhidayah menuntut harta peninggalan arwah suaminya tidak lama selepas dari kematian. Bukan itu saja, Ali Putih turut menyatakan rasa tikilan yang dirasai kerana melihat Siti Nurhidayah dilihat seperti tidak sabar berkaitan isu pembahagian harta ini. Bagi isu yang terakhir iaitu isu ajaran sesat, menurut bahagian akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, ajaran sesat merupakan ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran tersebut adalah berdasarkan ajaran Islam, sedangkan ajaran tersebut bertentangan dengan akidah Islamiah, Al-Quran, Al-Sunnah dan dengan Ahli Sunnah wal Jemaah. Menurut satu kelihatan akbar utusan Malaysia yang dikarang oleh Farabi Syekh Said Al-Jabri pada Ogos 9, selama 20 pengikut ajaran sesat ditahan dalam operasi persepadu yang dijalankan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri 9 di Taman Perindustrian Auckland, Seremban. Berdasarkan siasatan yang dilakukan, pihak berkuasa mendapati bahawa ketua kumpulan ajaran tersebut tidak mempunyai sebarang tahulah untuk mengajar agama di negeri tersebut. Ketua Operasi Muhammad Zul Siddiq memberitahu bahawa kumpulan ajaran tersebut dipercayai bergerak aktif di sekitar kawasan Lembah Kelang dan Selangor Kelang dan Selangor. Kumpulan ini mula dikesan pada tahun 1998 dan bergerak aktif dengan pengikut lebih 2,000 orang. Berdasarkan keseluruhan, tajuk bagi penulisan ini ialah kepentingan agama Islam dalam pembangunan kereta atau sosial masyarakat beragama. Matlamat penulisan ini dilakukan adalah untuk membuktikan kepentingan agama Islam dalam pembangunan kereta atau sosial masyarakat beragama. Agama Islam adalah agama yang lahir dan tersebar dengan aktiviti dakwah Islamiah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan sehingga berlaku hari kiamat. Dalam agama Islam terdapat ibadah dan akhlak. Ibadah terdiri daripada ibadah hukum, ibadah umum dan khusus. Terdapat juga 3 bahagian ibadah, iaitu ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah qalbiyah dan ibadah badaniyah qalbiyah. Akhlak pula terdiri daripada 2 jenis akhlak, iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmunah. Kemudian akhlak ini terbahagi kepada akhlak manusia dengan Allah SWT, akhlak manusia dengan manusia dan akhlak manusia terhadap makhluk selain manusia. Berdasarkan ibadah-ibadah dan akhlak-akhlak menurut ajaran agama Islam, jelas konsep ajaran Islam adalah penting dalam pembangunan kereta atau sosial masyarakat beragama. Namun begitu, masih terdapat beberapa isu dan masalah agama Islam yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia, seperti isu rasuah, isu mempersembahkan agama, isu sihir, isu memakan harta anak yatim dan isu ajaran sesat. Maka dengan itu, sekian saja pembincangan dari saya. Terima kasih.